Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah ya Alim wa bika nasta'in. Rabbi zidna 'ilma warzuqni fahma. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Alhamdulillah, Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama merafakkan syukur kepada Allah di atas segala nikmat-Nya. Marilah kita bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama menyebut tentang tanda-tanda kebesaran, kekuasaan, kehebatan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala-galanya, yang menguasai segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha berkuasa, menciptakan manusia, menciptakan alam ini, menciptakan kita, menciptakan langit dan bumi dan segala-galanya yang kita lihat dan kita tidak lihat. Dan Allah kasih kepada manusia, Allah telah hantar nabi-nabi dan rasul-rasul kepada manusia. Kehidupan dunia adalah satu ujian untuk kita, untuk saya, tuan-tuan, seluruh manusia. Pada hari ini manusia nampak perkara yang zahir, tetapi ganjaran yang Allah Ta'ala nak bagi, manusia tak nampak. Dan perkara yang tak nampak inilah yang Allah SWT sebut berkali-kali dalam Quran, supaya kita yakin, sungguh-sungguh, yakin sungguh-sungguh atas setiap apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meyakini sungguh-sungguh setiap apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari ini sambungan lagi kuliah kita dalam Kitabil Ilm, kitab ilmu. Maksud daripada ilmu ni adalah untuk amal. Maksud ilmu adalah untuk amal. Kata hikmah, wallahu alam, mungkin ada yang mengatakan di hadis Nabi, man amila bima alima warasahullahu ta'ala ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang beramal dengan apa yang dia tahu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mewariskan, memberikan kepadanya ilmu yang dia tidak tahu. Ini dipanggil ilmu wahab, ilmu pemberian. Ilmu inilah yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada baginda alaihi wassalatu wassalam. Syaqiq Al-Balqi dia belajar daripada guru dia 30 tahun. Guru dia tanya, apa yang kamu belajar? Apa yang kamu belajar? Dia kata dia belajar 8 perkara. Semua 8 perkara tu semua bawa kepada akhirat belaka. Kan? Diambil daripada hadis dan Quran. Apa dia 8 perkara? Manusia meyakini, salah satunya manusia meyakini dia akan mati
tetapi dia masih lagi sibuk dengan urusan dunia dia, seolah-olah dia tak mati. Manusia meyakini adanya akhirat, tetapi dia tidak menyibukkan dirinya dengan akhirat. Manusia tahu kehidupan dunia ni sementara, tetapi dia masih lagi sibuk dengan perkara yang sementara dan dia lupa tinggalkan perkara yang kekal selama-lamanya. Jadi perkara-perkara ini yang mana kita perlu cakap, perlu dengar tazkirah ini, perlu dengar lagi dan lagi supaya ia menjadi masuk di dalam hati kita dan kita yakin terhadap kehidupan selepas mati. Dan Nabi SAW adalah insan, individu yang menerima wahyu daripada Allah. Kadang-kala Jibril AS datang kepada Nabi dalam keadaan bentuk asalnya, kepalanya di langit, kakinya di bumi. Ini bagaimana cara malaikat Jibril mendatangkan wahyu kepada Rasulullah SAW. Siapa yang ada kitab boleh melihat muka surat 479 di bahagian bawah sekali. Kadang-kala malaikat Jibril datang dalam bentuk manusia. Dia suka menyerupai satu orang sahabat yang dipanggil Dihiyah Al-Kalbi. Kadang-kadang wahyu datang seumpama bunyi loceng. Kadang-kadang ia datang ilham Allah ke dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada kala Allah bercakap langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa wasilah, tanpa perantaraan, dan ini berlaku pada malam Isra Mi'raj. Dan kadang-kala di balik tabir min wara'i hijab. Jadi wahyu ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai bentuk dan berbagai keadaan. Wahyu itu datang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersendirian, beruzlah di Gua Hira selama 3 tahun. Ada riwayat kata sampai 5 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bekerja meniaga ni sampai umur 35. Lepas 35 ni Nabi sallallahu alaihi wasallam dah tak kerja dah. Bukan tak kerja, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyendiri. Sebelum Rasulullah menyendiri itu, Allah SWT telah mendatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ru'ya salihah. Ru'ya salihah. Apa maksud ru'ya salihah? Diperlihatkan, didatangkan dengan mimpi-mimpi. Mimpi-mimpi yang menunjukkan kebenaran dan perkara-perkara yang akan datang. Bila umur Nabi SAW 35 masuk 36 tahun, ru'ya salihah tu datang dengan begitu banyak. Apabila ru'ya salihah ni datang dengan begitu banyak, maka kecenderungan hati Nabi SAW untuk meninggalkan dunia perniagaan, dunia meniaga, Nabi dah tak nak sibuk dengan dunia dah. Dan Nabi SAW banyak menyendiri. Dan Rasulullah telah pilih satu tempat yang mana tidak mahu diganggu oleh manusia. Yang tahu tempat dia pergi ni isteri dia, Khadijah. Dia pergi ke mana? Ke Gua Hira, Jabal Nur, daki. Jabal Nur begitu tinggi sekali daki. Di situ ada satu Gua Hira. Rasulullah telah menyendiri di situ. Menyendiri untuk apa? Untuk menyelami apakah dia hakikat kehidupan ini. Dan Allah telah memberikan jawapannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mendatangkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wahyu ni, ada wahyu yang matlu yang boleh dibaca, dan ada wahyu yang ghairu matlu yang diletakkan dalam hati Nabi dan tidak boleh dibaca. Dan ada wahyu yang jali dan ada wahyu yang khafi. Jali yang jelas terang, khafi yang tersembunyi. Jika wahyu daripada Al-Quran, maka semua yang sabit sebagai Al-Quran, tariqahnya ialah tawatur. Bacaannya adalah tawatur.
dan masyhur. Kenapa tuan-tuan? Al-Quran ini dia telah diriwayatkan dengan tarik yang tawatur. Tarik yang tawatur maksudnya jalan yang begitu banyak, yang mana sabitnya bacaan tersebut daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah sekarang dan tidak berubah. Dipanggil tawatur. Tawatur dan masyhur. Ada 7 qiraat yang tawatur, ditambah lagi 7 masyhur. Semua qiraat ni boleh diamalkan belaka, yang penting kena belajar. Kalau tak belajar, tengok dalam YouTube, lepas tu kita nak ikut tak boleh lah. Sebab apa? Kita tak boleh baca separuh-separuh. Nak baca, baca semua. Nak baca semua, kena belajar. Kena talaki sampai khatam 30 juzuk. Kalau tak khatam, bacalah qiraat yang kita biasa baca. Itu ialah qiraat yang paling masyhur lah, yang paling tawatur sekali. Qiraat Hafs daripada Imam Asim. Qiraat yang diriwayatkan oleh satu tarik ahad tidak diterima. Hadis ada tawatur dan ada hadis ahad. Ahad maknanya diriwayatkan oleh satu tarik, satu jalan riwayat. Dia tak kuat sangat. Yang tawatur ni kuat. Hadis ahad ada yang masyhur, ada yang aziz, ada yang gharib. Hadis juga adalah hadis nabawi dan juga ada hadis kursi. Masyhur, aziz, gharib ini adalah istilah yang digunakan dalam ilmu mustalah hadis. Masyhur, aziz, gharib, istilah yang digunakan dalam ilmu mustalah hadis. Kena belajar ilmu mustalah hadis, kita akan faham apa makna masyhur, aziz dan gharib. Tetapi walaupun hadis tu masyhur, aziz, gharib, tapi dia semua adalah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadikan dia tawatur ke ahad ni adalah perawi dia sahaja. Bahkan hadis dhaif itu juga adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata ulama, hadis dhaif tu lebih kuat daripada perkataan ulama yang paling alim sekali. Kenapa? Kerana dia hadis. Kalau perkataan yang selain daripada hadis tak boleh nak melawan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang-kadang setengah orang dia menimbulkan kesalahfahaman tentang hadis dhaif. Seolah-olah hadis dhaif tu macam palsu, seolah-olah dia macam tu, sedangkan bukan begitu. Bukan begitu. Dhaif pun dia tetap hadis Nabi. Dhaif kenapa? Kena perawi dia. Perawi dia satu orang, mungkin ada sikit lemah ingatan. Walaupun ia dhaif, ulama meriwayatkan juga. Sebab apa? Kerana dia memberi istifadah kebaikan yang banyak. Kenapa ulama meriwayatkan juga? Yang kedua, sebab walaupun dia dhaif, tetapi ada hadis lain yang kuat yang menyokong makna dia, menyokong maknanya. Ada hadis lain yang hasan ataupun sahih yang menyokong makna dia. Maka walaupun dia dhaif, daripada segi maknawi dia adalah sahih ataupun hasan. Jadi perkara ni perlu jelas. Yang hadis yang kita tak boleh pakai ni satu je, maudhu' tu je tak boleh pakai. Yang selain daripada tu boleh digunakan untuk fadilat amal, fadail dan sebagainya. Adapun untuk hukum hakam, maka hadis tawatur, sahih dan hasan saja yang biasa diguna pakai. Hadis qudsi pula dipanggil hadis qudsi, ialah kalamullah yang dinakalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ia daripada Allah tapi dinakalkan oleh Nabi. Qala Allah berkata, tapi lafaz tu daripada lafaz Nabi. Al-Quran itu pula lafaz dan makna keduanya daripada Allah. Lafaz dan makna keduanya daripada Allah. Bila ia diturunkan kepada Nabi, bacaan je sebegitulah bacaannya sampai hari kiamat. Kita tak boleh ubah. Alif Lam Mim. Pasal apa dibaca Alif Lam Mim? Apa makna? Maksud dia tak faham. Satu orang dia nak buang, tak boleh. Hukum dia kufur kalau dia buang Alif Lam Mim tu. Tolak satu ayat Al-Quran, satu huruf, maka tolak 30 juzuk. Tak boleh. Kena terima semua sekali. Seperti mana itu diturunkan, ia dibaca, seperti itulah ia dilafazkan. Ilham, sesuatu
Okey, satu perkara lagi. Selain daripada wahyu yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada para nabi, ada satu lagi yang dipanggil ilham. Ilham. Ilham ni makna dia petunjuk. Sesuatu petunjuk yang diletakkan oleh Allah di dalam hati orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ilham ini ia bukan wahyu. Sebenarnya dia bukan wahyu. Ilham hanya mu'tabar apabila ia selaras dengan Al-Quran dan Al-Hadis, barulah ia mu'tabar. Kalau berlawanan dengan Quran dan Hadis, tak boleh pakai. Contohnya, ada tarikat ajaran sesat, dia punya ilham, dia kata tak payah semayang. Dalil dia ayat Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Tuhan kamu sampai kamu yakin. Aku dah yakin pada Tuhan dah, jadi tak payah semayang. Itu ilham yang tak betul. Itu ilham yang tak betul. Ilham yang baik ini adalah apabila ia selaras dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Dan ia diberi kepada alim ulama kita yang beriman dan bertakwa. Makna dia Allah meletakkan di dalam hatinya sesuatu kefahaman dalam hadis dan Quran, dan ia berkata tentang perkara tersebut, dan ia menguatkan Al-Quran dan Hadis, maka ia bukan wahyu, tetapi ia diletakkan oleh Allah di dalam hati orang beriman. Petunjuk-petunjuk yang baik. Syaratnya ia mestilah selaras dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Jika bersalahan dengan Al-Quran dan Al-Hadis, ilham itu tidak boleh diterima. Ilham itu tidak boleh diterima. Kalau kita baca kisah-kisah para sahabat ni antara golongan-golongan yang banyak menerima ilham yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Terutamanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kan Allah bagi dia satu ilham, dan dia memperkatakan tentang ilham tersebut, dan apabila Al-Quran itu diturunkan menyamai dengan apa yang dikatakannya. Itu ilham yang baik. Ia bukan hadis dan Quran, tetapi nurullah. Cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala yang Allah letakkan dalam hati orang-orang yang beriman dan bertakwa. Tak semua orang boleh dapat perkara ni. Dalam usaha dakwah, contohnya, setiap perkara adalah sabit dalam Al-Quran dan Al-Hadis, secara langsung ataupun tidak langsung. Usaha untuk mengajak manusia kepada Allah, untuk kita keluar, melapangkan masa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Orang dok keluar usaha dakwah 3 hari ke 40 hari ke 4 bulan ke, ataupun beberapa lama, tempoh yang tertentu. Apa maksud dia keluar? Maksud dia sebenarnya supaya dia dapat mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapat belajar sunnah-sunnah, dapat belajar. Yang tak pandai baca Quran dapat belajar baca Quran. Yang tak pandai doa masnun dapat belajar doa masnun dan mengamalkannya. Yang sibuk dengan dunia, tak ada masa nak buat ibadat, dapat banyak beri masa untuk ibadat. Yang mana sebelum ini tak peduli tentang dakwah, dapat beri masa untuk dakwah, untuk fikir atas umat, untuk ajak manusia kepada kebaikan. Dapat belajar untuk memperbaiki akhlak yang baik dan membuang sifat-sifat mazmumah, dan untuk mendatangkan belajar supaya kita dapat sifat-sifat al-mahmudah. Ini semua dituntut. Dituntut. Sebab tu tidak ada mana-mana ulama yang menghalang usaha dakwah. Kan, bahkan ulama menyokongnya kerana ia membawa kebaikan yang banyak kepada umat. Jadi dalam usaha dakwah, jadi kenapa ia selaras
selari dengan Al-Quran dan Al-Hadis, sama ada secara langsung ataupun secara tidak langsung. Kadang-kadang kita tidak mampu ataupun tidak ada masa untuk bersama-sama dengan usaha dakwah. Kita perlulah menyokongnya dan suka kepada usaha tersebut. Kerana dia hanya membawa kepada kebaikan untuk memperbaiki diri. Kadang-kadang adalah yang baru-baru ni, yang baru-baru biasalah kan, tak pandai jaga kebersihan dan sebagainya, itu biasalah kan. Tetapi kebaikan, jika nak dibandingkan kebaikan yang dibawa dalam usaha dakwah ni adalah sangat-sangat banyak. Okay. Orang Arab mula-mulanya banyak orang Arab ni, kalau di zaman daripada zaman dulu lagi lah, mereka ni jenis banyak tanya, banyak soalan. Semasa contohnya masa kita ziarah umumi, bagaimana sabitnya zikir. Kita ziarah dalam usaha dakwah tu, masa kita ziarah kita zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bahkan zikir ni sebenarnya setiap masa dan keadaan ni kita dituntut untuk ingat Allah. Cukuplah dengan ayat Quran. Apabila Allah Ta'ala turunkan ayat ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha zikran katsira, wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu ingat pada Allah dengan ingatan yang banyak. Bila ada ayat seperti ini sudah cukup. Makna dia kita ingat Allah SWT setiap masa, keadaan dan tempat. Sudah cukup ayat tu. Jadi adab untuk ziarah tu kena berzikir. Jadi mana sabit zikir tu? Jadi sebenarnya tak perlu dalil pun. Sebab zikir ni memang dituntut setiap masa, keadaan dan tempat. Bukanlah semasa buat dakwah saja, bukanlah semasa pergi ziarah saja. Bahkan setiap masa, keadaan dan tempat kita sudah untuk berzikir. Kalau tidak, kenapa ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihim lam yazkurullah azza wajal. Tidak akan merasa menyesal ahli syurga yang telah masuk syurga. Dah masuk syurga tak menyesal dah, kecuali masa-masa yang telah dilalui semasa hidup di dunia. Lam yazkurullah azza wajal, dia tidak ingat pada Allah, lupa pada Allah. Jadi makna dia orang masuk syurga pun menyesal. Menyesal pasal apa? Masa hidup kat dunia aku boleh buat amal lebih banyak, tapi aku tak buat. Patutnya banyak lagi aku boleh buat, tapi aku tak buat. Menyesal. Timbul rasa penyesalan. Tapi itu yang masuk syurga. Kalau yang masuk neraka, lagi-lagilah menyesal. Yang masuk syurga pun boleh menyesal. Oleh kerana itu kita perlu menghidupkan hati kita untuk sentiasa ingat pada Allah setiap masa, keadaan dan tempat. Saya boleh bagi satu zikir hati ya, supaya kita ni dengan zikir hati tersebut, hati kita jadi kuat, memudahkan kita untuk ingat Allah Ta'ala setiap masa, keadaan dan tempat, insya-Allah. Kalau sempat kita akan bagi ijazah. Okey. Ada riwayat semasa peperangan Badar, Nabi sujud dan berdoa. Wa an Ali annahu qala lamma kana yaumu badrin qataltu summa ji'tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anzuru madza yasna. Qala faji'tu wa huwa sajid yaqulu ya hayyu ya qayyum la yazidu ala dhalik. Summa raja'tu ila al-qital summa ji'tu wa huwa yaqulu dhalik. Fala azal adhab wa arja' wa anzur ilaih wa kana la yazid ala dhalika illa an fatahallahu lah. 3 kali Sayyidina Ali lihat Nabi SAW dalam keadaan sujud. Semasa bila ni? Semasa peperangan Badar. Peperangan Badar, Rasulullah sujud kepada Allah sepanjang malam. Masa perang pun Rasulullah sujud lagi kepada Allah. Disebab inilah sabit amalan zikir dan doa. Bukan saja semasa amalan ziarah, bahkan setiap masa. Terutamanya waktu-waktu yang penting. Kita nak mengajak manusia kepada Allah dalam situasi peperangan dengan musuh-musuh Islam pun perlu
wazkurullaha katsira. Perlu ingat Allah SWT sebanyak-banyaknya. Jemaah wanita dikeluarkan untuk berdakwah juga sabit di dalam hadis dan Al-Quran. Sabit dalam hadis, dalam kisah-kisah para sahabat. Ilham itu muktabar apabila ia disokong oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Dan yang ketiga ialah firasah. Firasah, contohnya apabila dilihat wajah seseorang, kita mengetahui bahawa dia seseorang yang baik. Sabda Nabi SAW, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hendaklah kamu berhati-hati dengan firasat seorang mukmin, kerana ia melihat dengan nurullah, dengan nur Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Firasat orang beriman, melihat dengan nur Allah Subhanahu wa taala. Firasat ialah apa dimaksudkan dengan firasat? Firasat orang beriman ialah sesuatu perasaan yang timbul dalam hati, dan Rasulullah SAW menjelaskan firasat orang beriman ni dia melihat dengan nurullah. Firasat ialah kewibawaan untuk bercakap bersesuaian dengan orang dan keadaan. Firasah imaniat terhasil daripada kesucian hati. Ini terhasil berkadar dengan kekuatan hubungan seseorang dengan Allah, dengan membuang sifat-sifat mazmumah, kekotoran-kekotoran dalam hati. Dengan itu nur akan datang apabila hati kita bersih. Imam Syafi'i pernah meminta nasihat daripada gurunya, iaitu Imam Waqi' mengenai kelemahan hafalan beliau. Sedangkan kekuatan hafalan Imam Syafi'i, jika dibaca 8 hadis semasa beliau tidur pun beliau boleh ceritakan semua 8 hadis. Hebat dah. Ada tak orang boleh hafal dalam tidur, tuan-tuan? Imam Syafi'i ni kekuatan ingatannya dalam hafal, boleh hafal dan tidur. Mana dia tidur ke tak tidur? Tidur macam tak tidur. Dia tengah baring, pejam mata, orang baca 8 hadis. Kalau sedar lagi lah dia ingat. Ni tidur pun boleh ingat. Bila dia sedar, saya tahu apa 8 hadis yang tuan baca tadi. Dia ulang balik. Allahu akbar. Sampai macam tu sekali Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Beliau pernah satu hari hafalan dia menjadi lemah. Lemah tu maknanya dia taklah sekuat seperti biasa, kuat juga. Jadi beliau minta nasihat kepada gurunya, iaitu Imam Waqi'. Maka masur dalam syair yang dinukilkan oleh Imam Syafi'i, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-'ilma nur wa nurullah la yuhda bil 'asi. Yang memberi makna, aku mengadu kepada Imam Waqi' akan buruknya hafalanku. Hafalan aku lemah, buruknya hafalan aku. Maka beliau Imam Waqi' telah menasihati aku agar meninggalkan dosa dan maksiat. Beliau memberitahu sesungguhnya ilmu itu adalah nur, dan nurullah, nur Allah, iaitu ilmu, tidak dikurniakan kepada orang yang melakukan maksiat. Jadi hadis ini ialah syair yang masyhur. Imam Syafi'i memberitahu bahawasanya satu hari Imam Syafi'i ni dia punya mata dia macam mesin photostat lah. Bila dia tengok terus ingat. Satu hari tengok tak ingat. Jadi dia mengadu dekat guru dia bagi tahu, tinggalkan maksiat, tinggalkan dosa. Kalau dah terbuat dosa, istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita juga bertanggungjawab untuk menyampaikan apa sahaja agama yang kita dapat, nikmat agama yang kita dapat kepada orang lain. Inilah dipanggil amar ma'ruf nahi munkar. Hadis yang seterusnya sampaikanlah olehmu walaupun satu ayat. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israil wala haraj
wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rawahu Muslim, rawahu Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sayyidina Abdullah bin Ammar meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu semua menyampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Hendaklah kamu semua menyampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Makna dia ballighu anni walau ayah. Ballighu anni walau ayah. Baligh ni taklif daripada Nabi. Nabi memberikan kepada kita satu taklif. Taklif ni satu tanggungjawab untuk kita menyampaikan agama. Anni, ini dipanggil tashrif. Tashrif mana dia? Satu kemuliaan. Kita menyampaikan daripada siapa? Daripada Nabi, insan yang paling mulia. Bukan daripada diri kita, tapi daripada Nabi SAW, insan yang paling mulia. Kita hanya menyampaikan saja. Walau ayah, walaupun satu ayat. Ini ialah takhfif. Tak mampu banyak, paling kurang sedikit kita dapat menyampaikan. Ballighu anni walau ayah. Wa hadithu an bani Israel wala haraj. Dan ceritakanlah daripada Bani Israel, daripada Bani Israel, ianya tidak salah. Memang dalam kitab Taurat Bani Israel ini dia banyak meriwayatkan banyak macam-macam kisah. Kisah-kisah Nabi-Nabi terdahulu. Dan Nabi SAW sendiri menjelaskan tidak ada kesalahan. Tapi syaratnya ia tidak bertentangan dengan hadis dan Al-Quran. Bahkan apa yang diceritakan oleh Bani Israel, Nabi biasa berpesan jangan menafikan dan jangan membenarkan. Nak cerita tak ada masalah, tapi jangan menafikan. Kerana apa? Takut kita cerita, kalau kita menafikan, ia benar daripada Nabi-Nabi terdahulu yang menerima wahyu daripada Allah. Jadi jangan kita menafikan. Waman kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, sesungguhnya dia telah menempah tempatnya di dalam neraka. Ini adalah satu peringatan yang satu ancaman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita memperkatakan tentang satu perkara daripada hadis Nabi, kita perlulah berhati-hati. Kalau tak tahu, kita kata tak tahu. Kalau kita yakin tu hadis Nabi, kita boleh kata iya hadis Nabi. Sebab itulah kadang-kadang sebahagian daripada ulama, apabila mereka menyampaikan syarahan, ceramah dan sebagainya, dia tak sebut tu daripada hadis Nabi. Sedangkan apa yang diperkatakan tu adalah selaras dengan hadis Nabi, tapi dia tak kata hadis Nabi. Boleh ke tak boleh? Boleh, tak ada masalah pun. Yang salah tu bukan hadis, dia kata hadis. Itu salah. Mungkin disebabkan ketakwaannya, takutnya dia takut tersilap, maka dia menyampaikan sesuatu ia daripada hadis, tapi dia tak sebut hadis. Tidak ada masalah. Contohnya, satu orang dia bagi syarahan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan tu dinilai mengikut niatnya. Itu hadis sebenarnya, tapi dia tak kata pun tu hadis. Kan? Ini biasa. Kebanyakan ulama-ulama terdahulu mereka suka memilih cara seperti itu. Begitulah juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Ada orang mengatakan, jika kita nak menyampaikan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, kita kena jadi orang alim, kena jadi orang yang berilmu. Betul atau tidak? Kena jadi orang alim, barulah kita boleh buat dakwah, boleh berdakwah. Betul atau tidak? Jadi sebenarnya pendapat ni salah. Apa sahaja ilmu yang kita ketahui, kita bertanggungjawab untuk menyampaikannya walaupun satu ayat. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, bila dia masuk Islam, esoknya dia bawa lagi 6 orang untuk masuk Islam. Padahal dia tak jadi orang alim, baru tahu kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimah itulah yang disampaikannya. Mana tidak ada masalah. Bahkan di zaman satu orang ulama, Syekh Ilyas, pengantas jemaah dakwah tabligh, satu orang datang kepadanya.
Maulana, saya ni tak pandai baca Quran, saya ni tak pandai, apa pun saya tak tahu. Macam mana saya nak buat dakwah? Saya tak ada ilmu. Jadi Maulana kata pada dia, kalau kamu jumpa orang, kamu bagi tahulah pada mereka, jangan jadi macam saya. Belajarlah ilmu, jadilah pandai. Saya baru nak sedar, saya baru nak bertaubat, baru nak belajar. Jangan jadi macam saya, hargailah masa muda itu. Jadi Maulana ajar cara dakwah dia macam tu pula. Kan? Walau ayah. Ada pendapat mengatakan satu ayat iaitu ayat Al-Quran. Ada persoalan yang timbul bahawasanya hadis tidak dihukumkan untuk disampaikan. Jawabnya ialah Allah telah berjanji untuk memelihara Al-Quran daripada diubah. Oleh itu Allah memerintahkan Nabi untuk menyampaikan hukum. Berdasarkan perkara ini, untuk menyampaikan hadis itu lebih-lebih dituntut kerana Allah menyampaikan Al-Quran itu dalam bentuk dakwah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Kita renungilah makna-makna Al-Quran. Semua mana-mana Al-Quran ni adalah dakwah sebenarnya. Kisah-kisah yang dicerita dalam Quran ni adalah dakwah. Mengajak kita kembali kepada Allah, mengesakan Allah, meyakini kehidupan akhirat yang kekal abadi, yang kekal selama-lamanya. Dan Nabi SAW adalah individu yang diturunkan Al-Quran. Dan Al-Quran ini adalah menjadi pegangan di dalam hati Nabi SAW. Sehingga orang buat macam-macam pada Nabi, Nabi tak peduli. Kenapa? Kerana Nabi berpegang kepada Al-Quran dan Nabi tidak berpegang, tidak ikut kehendak-kehendak musuh Islam, tidak mengikut kehendak-kehendak orang kafir dan tidak mengikut kehendak-kehendak orang munafik di zaman Nabi. Bahkan Nabi mengikut kehendak Allah di dalam Al-Quran. Dengan hadis inilah terpeliharanya Al-Quran. Tapi sayangnya sekarang ramai orang Islam apabila Al-Quran ini telah tersebar, Al-Quran tu telah disalah faham, telah disalah ertikan. Bahkan sebahagian daripada umat, mereka hanya mengamalkan atau mengambil sebahagian daripada ayat Quran untuk diamalkan dan menolak sebahagian ayat Quran yang lain. Ini masalah juga. Sebahagian ambil, sebahagian tolak. Yang kena dengan nafsu dia, diambil. Afatu'minuna bi ba' wa takfuruna bi ba'. Allah sebut lama dah. Apakah kamu beriman dengan sebahagian dan kamu kufur dengan sebahagian? Sebenarnya tuntutan Quran ni keseluruhan kena amal. Tapi umat di zaman sekarang ni ada sebahagiannya Quran ni dia nak amal separuh-separuh. Sedangkan tuntutan Quran, amanu ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Masuk di dalam Islam, amalkan Quran tu kafah, keseluruhan. Terima hukum Allah tu keseluruhan. Bukan boleh ambil separuh-separuh, tak ada. Hari ni Al-Quran ni diamalkan untuk dalam masalah ibadat, munakahat, masalah meniaga, nikah cerai. Kan? Dalam masalah ibadat, nikah cerai, hak tu diamalkan. Tapi dalam masalah pemerintahan tak nak ikut Quran. Dalam masalah muamalat tak nak ikut Quran. Kan? Tak nak ikut. Riba dan sebagainya tak nak ikut Quran. Ini masalah. Jadi perlu kita bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah dan usahakan supaya kita dapat mengamalkan keseluruhan Al-Quran sebelum kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menjelaskan tadi walau ayah. Maksud walau ayah, jawapan yang kedua adalah balighu hadisi walau kana qalila. Balighu hadisi walau kana qalila.
Yang memberi maksud, sampaikanlah hadisku walaupun sedikit. Jawapan ketiga, balighu anni walau ayah tu ialah ikhtisas, pengkhususan, iaitu penyampaian Al-Quran secara khusus supaya ia diambil berat terhadapnya. Al-Quran itu disampaikan secara tawatur. Penyampaian hadis ada secara tawatur dan ada yang tidak. Jawapan keempat, walau ayah, maksudnya jumlah mufidah, jumlah yang sempurna. Jumlah mufidah ni apa maksud dia? Jumlah mufidah ni maksudnya dalam bahasa Melayu ni istilah bahasa Arab, istilah ilmu nahwu ni, jumlah mufidah. Maksud dia kenyataan sempurna ataupun kenyataan yang lengkap. Walau ayah, jawapan keempat, walau ayah itu maksudnya ialah dia satu kenyataan yang lengkap. Jadi ianya umum merujuk kepada Al-Quran ataupun hadis, tak kisahlah Quran ataupun hadis, apa-apa sahaja yang kita boleh untuk disampaikan, kita perlu menyampaikannya. Ceritakanlah tentang Bani Israel, kisah-kisah Bani Israel yang terdapat dalam Quran, cerita-cerita Bani Israel yang tidak dijelaskan dalam Quran, yang mana syaratnya ia tidak bertentangan dengan Al-Quran dan akidah umat Islam, maka boleh diceritakan. Dan riwayat ini dipanggil riwayat Israiliyat. Riwayat Israiliyat. Sebagai contoh, kalau kita baca tafsir tafsir Jalalain, baca tafsir yang matan tu banyak diambil daripada hadis Nabi, tapi dia ada syarah dia lagi. Syarah ni dia syarah kepada matan. Jadi dia letakkan beberapa kisah-kisah Nabi-Nabi terdahulu, kisah-kisah umat terdahulu, kisah dia dengan lebih detail. Dan kebanyakan kisah-kisah ini ialah kisah diriwayat Israiliyat. Dan kisah itu syaratnya ia boleh diambil, diriwayatkan dengan syarat ia tidak bertentangan dengan Al-Quran dan akidah umat Islam. Ia boleh diambil. Sebagai contoh, kita kata apa? Nabi Allah Ayub alaihi salam. Dia apa? Dia telah diuji oleh Allah dengan satu sakit. Kan dia diuji. Jadi dalam Quran sebut sakit umum. Dalam hadis pun sebut sakit umum. Dan akhirnya Allah sembuhkan dia. Tapi macam mana sakit tu semua tak dijelaskan dengan detail. Tapi dalam kisah Israel dia ada sebut sakit yang mana kulit dia mengelupas, ada ulat, kan? Sampai ulat-ulat ni jatuh, Nabi Ayub ambil balik, kan? Sampai isteri dia kata kepada dia, kata, wahai Nabi Allah Ayub, kan, kenapa tak nak doa kepada Allah saja, tak nak minta kepada Allah supaya Allah sembuhkan sakit, kan? Jadi Nabi Ayub beritahu, aku malu dengan Allah. Aku nak doa boleh, Allah akan sembuhkan, tapi aku malu dengan Allah. Kenapa malu dengan Tuhan? Sebab sebelum ini Tuhan dah bagi aku macam-macam nikmat dah. Tak ada benda yang aku tak ada, semua ada. Aku ada harta, aku ada isteri, aku ada anak, aku ada ternakan, aku ada ladang, aku ada tanah, aku ada, semua aku ada, kan? Tapi takkanlah Allah uji aku sikit pun aku dah tak sanggup. Jadi ini contohnya. Dan kisah-kisah seperti ini ia tidak ia cerita dengan detail dan ia tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Bahkan dari segi maknawi dia, dari segi maksud makna dia, daripada kisah seperti ini, ia sebenarnya bersamaan dengan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah seperti ini yang kita boleh cerita. Sebab dia tidak merosakkan akidah, tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Dalam hadis pun ada juga kisah seperti itu. Amalan Nabi Ayub yang mana dia tidak mahu berdoa dengan Allah supaya Allah sembuhkan sakit dia dengan segera. Dia melalui satu tempoh untuk menghadapi sakit dia, kan? Dan kisah ini sama dengan saranan Nabi kepada satu orang sahabat Nabi. Ada satu orang sahabat Nabi
dia terkena sakit sawan. Sahabiah, satu orang sahabat wanita, dia ada sakit sawan. Dan setiap kali dia kena sakit sawan ni, dia akan jatuh tergolek. Dan juga dia akan, aurat dia terbuka lah. Jadi dia mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, doalah kepada Allah supaya Allah sembuhkan sakit sawan aku ni. Maka Nabi SAW bagi tahu pada dia, kamu nak tak Allah SWT dengan asbab kamu bersabar, aku boleh berdoa untuk kamu. Kata Nabi, aku boleh berdoa untuk kamu supaya Allah sembuhkan kamu. Tetapi Nabi beri tawaran kepada dia, aku nak tak beritahu pada kamu tawaran Allah kepada kamu, Allah akan ampunkan dosa kamu, masukkan kamu ke dalam syurga sekiranya kamu bersabar atas sakit ni. Jadi bila Nabi bagi tahu macam tu, sahabiah ni dia berubah fikiran. Kata, ya Rasulullah, kalau macam tu tak payahlah doa, biarlah, cuma aku minta satu saja ya Rasulullah, kalaulah sakit ni kena kepada aku, janganlah sampai aurat aku terbuka. Itu saja. Maka Nabi berdoa untuk dia supaya aurat dia tidak terbuka sewaktu sakit sawan itu menyerang dia. Jadi selepas daripada peristiwa tu, setiap kali dia sawan, dia jatuh, macam mana tergolek pun, dia punya aurat tetap tak terbuka. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebenarnya apabila Allah uji orang Islam dengan sakit, dengan harta, dengan kesusahan, dengan apa sahaja yang mana kita tak suka, kan, anak sakit, kita sakit, kan, tak sedap badan, tuan-tuan, segala apa yang Allah Ta'ala bagi ni sebenarnya Allah nak ampun dosa kita, Allah nak angkat darjat kita, Allah nak bagi dekat akhirat tu benda hak lebih besar lagi. Tapi kita ni tak faham, dan kadang-kadang kita ni tak sabar. Kalau ikut saranan Nabi, Rasulullah ni suruh, ya betul, memang Nabi suruh kita doa minta afiat kepada Allah. Minta afiat maksud dia, kita minta Allah Ta'ala beri kita afiat, sihat, afiat, semua perkara yang kita buat semua berjalan lancar. Ya betul. Tetapi ada kalanya apabila Allah uji kita, maka di situ kita kena sabar. Ada sebab Allah uji kita, mungkin sebab Allah nak ampun dosa, ataupun Allah nak angkat darjat. Di situ kita kena sabar. Tapi kita kadang-kadang Allah uji sikit, terus kita nak minta supaya Allah hilangkan. Sebab itu adalah berlaku kerana kelemahan kita. Tak salah kita nak doa sebenarnya, tetapi kalau orang yang betul-betul muqarrabin, dekat dengan Tuhan, dekat dengan Allah, dia tidak akan mudah, dia akan rasa malu dengan Tuhan. Ini orang yang mana ahli sufi lah, yang mana menempuh jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia tak mudah, dia suka sabar dulu. Dah tak tahan sangat, barulah doa minta pada Allah, kan? Macam tu orang yang dekatkan diri kepada Allah. Macam mana kisah yang tawaran Nabi kepada satu orang sahabiah yang terkena sakit sawat, Nabi bagi tahu pada dia, kamu nakkah Allah angkat darjat kamu, ampunkan dosa kamu, beri kamu masuk syurga, dengan syarat kamu sabar dengan sakit ni. Jadi dia cuma minta, ya Rasulullah, aku minta supaya kalau sakit tu menyerang aku tak, aurat aku tak terbuka. Itu je. Begitulah juga kisah apa? Kisah Bani Israel, kisah Israiliyat, yang mana Nabi Allah Ayub AS pada mula-mula ia terkena ad-durru, iaitu penyakit yang pelik itu, dia tidak mahu terus berdoa kepada Allah untuk disembuhkan, bahkan dia memilih untuk bersabar. Alasannya kata, Tuhan dah bagi aku banyak nikmat dah sebelum ni, takkanlah Tuhan bagi aku sikit je ujian ni pun aku tak boleh nak sabar kot. Jadi aku tak nak doa lagi, nantilah dulu. Jadi menghadapi ujian Allah Ta'ala itu, bukan kita suruh kita nak minta ujian Allah, kita tak suruh minta ujian Allah, kita minta afiat daripada Allah. Tapi kalau Allah datangkan ujian, kita perlu melalui dengan sabar. Itu tariqah, jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang muqarrabin, yang mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Tuhan. Inilah jalan-jalan yang ditempuhi oleh mereka. Kadang-kadang di dalam ujian itu ada nikmat sebenarnya.
Di dalam ujian tu ada nikmat. Nikmat yang mana kita tak boleh nak digambarkan dengan lidah dan kata-kata. Bila ditanya Nabi Allah Ibrahim waktu paling nikmat dalam hidup dia, nikmat iman, dia kata yang paling nikmat ketika mana aku masuk ke dalam api, dilontarkan ke dalam api. Itu waktu aku paling nikmat. Bila ditanya kepada Sayyidina Bilal, waktu bilalah kemanisan iman yang paling kau rasa, nikmat manisnya iman. Bilal bagi tahu ketika mana aku dijemur di tengah padang pasir, diletakkan batu yang panas, kan? Ketika itu aku merasa nikmat iman tu sangat nikmat padaku. Begitulah juga sahabat-sahabat yang lain. Jadi di dalam ujian ni sebenarnya ada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Jadi sampai sekadar ni saja perkongsian kita pada malam ni. Apa yang baik itu adalah daripada Allah, apa yang kurang daripada kelemahan saya. Tutup majlis dengan tasbih kafarah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.